Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 3, rumus algebra, melibatkan subtopik 3.1, rumus algebra dan satu standard pembelajaran, iaitu menentukan nilai suatu pemboleh ubah apabila nilai pemboleh ubah lain diberikan. Jom kita mula. Kita akan menentukan nilai pemboleh ubah apabila diberi nilai pemboleh ubah yang lain. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Diberi P sama dengan Q tambah 5. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 3. Okey, jadi di sini cikgu salin semula persamaan, iaitu P sama dengan Q tambah 5. Okey, P ialah nilai yang kita nak cari dan Q diberi iaitu 3. Jadi tempat Q di sini kita akan gantikan dengan 3. Jadi P sama dengan 3 tambah 5. Jadi kita dapat nilai P sama dengan 8. Okey, contoh yang kedua. Nilai Q apabila P sama dengan negatif 2. Okey, persamaan yang sama. P sama dengan Q tambah 5. Dan kita nak cari nilai Q apabila diberi P sama dengan negatif 2. Okey, di sini kita akan gantikan nilai P dengan negatif 2. Dan seterusnya, Q tambah 5. Okey, Q di sini kita akan kekalkan di sini dan kita akan alih positif 5. Okey, tambah 5 kita akan alih ke sebelah kiri menjadi tolak 5. Jadi negatif 2 tolak 5 sama dengan Q. Dan kita tulis semula Q sama dengan negatif 7. Okey, kalau awak lihat soalan yang pertama, diberi persamaan dan P ialah perkara rumus. Jadi untuk yang pertama tadi kita tak perlu tukar apa-apa sebab P dah jadi perkara rumus. Tapi untuk yang kedua ni, Q bukan perkara rumus. Jadi kita ada dua pilihan, sama ada kita nak tukarkan dahulu Q menjadi perkara rumus ataupun kita nak terus gantikan dan kita selesaikan mengikut konsep persamaan linear. Okey, dua-dua pun boleh. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Diberi H sama dengan 5K per 4 tambah 3. Hitung yang pertama, nilai K apabila H sama dengan 18. Jadi cikgu salin semula persamaan H sama dengan 5K per 4 tambah 3. Okey, kita nak cari nilai K dan cikgu pilih untuk gantikan pemboleh ubah. Okey, cikgu tak buat tukarkan perkara rumus. Jadi kita gantikan H sama dengan 18 dan seterusnya. Okey, K berada di sebelah kanan. Jadi kita alihkan dahulu sebutan yang kita tak nak berada di sebelah kanan, iaitu tambah 3. Jadi kita akan bawa ke sebelah kiri menjadi 18 tolak 3. Okey, dan seterusnya kita alihkan bahagi 4 ke sebelah kiri. Okey, jadi 15 darab 4. Okey, 18 tolak 3 tadi 15. Jadi 15 darab 4 sama dengan 5K. Okey, dan cikgu ubah persamaan tu menjadi K berada di sebelah kiri. Okey, dan 5K sama dengan 60. Jadi K sama dengan 60 bahagi 5, iaitu K sama dengan 12. Okey, soalan yang kedua untuk persamaan yang sama. Cari nilai H apabila K sama dengan 8. Okey, kita salin semula persamaan H sama dengan 5K per 4 tambah 8. Dan di sini H adalah perkara rumus. Okey, apabila H adalah perkara rumus, mudahlah kerja. Hanya perlu gantikan tempat K dengan 8. Jadi di sini awak gantikan K sebagai 8 dan permudahkan. 4 darab 1, 4 darab 2. Dan kita darab semula 5 darab 2, 10 tambah 3. Jadi kita dapat H sama dengan 13. Dan di sini cikgu nak tunjukkan juga dengan menggunakan kalkulator untuk mencari nilai dan gantikan sahaja tempat K dengan 8. Okey, yang pertama sekali kita buat 5 kurungan 8
Okey, bahagi. Per tu bahagi bahagi 4. Lepas tu kita tambah dengan 3. Jadi kita terus dapat jawapannya iaitu 13. Okey, ni kalau menggunakan kalkulator. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Diberi 4P sama dengan 18 tolak 5Q. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 2. Jadi kita tulis semula persamaan. Kita nak dapatkan nilai P dan kita gantikan tempat Q dengan 2. Jadi 4P sama dengan 18 tolak 5 darab 2. Jadi 4P sama dengan 18 tolak 10, kita dapat 8. Jadi P sama dengan 8, kita bahagi dengan 4 dan kita dapat P sama dengan 2. Okey, dan yang kedua, untuk persamaan yang sama, 4P sama dengan 18 tolak 5Q dan di sini diberi nilai P sama dengan 2 dan kita nak cari nilai Q. Jadi tempat P kita ganti dengan 2. Okey, cikgu buat kurungan menggantikan tempat P. Jadi di sini awak lihat negatif 5Q berada di sebelah kanan. Jadi cikgu akan alihkan daripada negatif. Okey, tolak di sini, alih ke sebelah kiri menjadi positif. Okey, cikgu alih kedudukan daripada 8, bawa ke sebelah kanan menjadi tolak 8. Okey, cikgu tukar kedudukan dan tandanya akan berubah. Jadi kita dapat 5Q sama dengan 18 tolak 8, iaitu Q sama dengan 18 tolak 8, 10. Bahagi dengan 5, kita dapat Q sama dengan 2. Okey. Penyelesaian persamaan ini sama seperti penyelesaian persamaan linear serentak. Okey, seterusnya contoh yang keempat. Diberi punca kuasa 2 4M sama dengan N kuasa 2 tolak 5 per 2. Hitung nilai N apabila M sama dengan 4. Okey, jadi kita gantikan, kita nak dapat nilai N, jadi kita gantikan tempat M dengan 4. Jadi 4 darab 4, 16. 16 punca kuasa 2. Okey. Dan di sini 16 punca kuasa 2 kita akan dapat 4. Okey, 4 dan 2 bahagi di sini, kita bahagi 2 bila kita alih ke sebelah kanan menjadi darab. Jadi di sebelah kiri kita dapat 4 darab 2. Okey, 4 ialah punca kuasa 16. Okey, punca kuasa 2 16 dan kita dapat di sini. Kalau kita lihat di sini 8 sama dengan N kuasa 2 tolak 5 dan kita tak nak tolak 5, kita akan bawa ke sebelah kanan menjadi tambah 5. Okey, 4 darab 2 ialah 8. 8 tambah 5 sama dengan N kuasa 2. Dan cikgu tukar kedudukan, N menjadi duduk sebelah kiri. Jadi N kuasa 2 sama dengan 8 tambah 5, 13. Dan kita nak N saja, jadi kita perlu punca kuasa 2 kan, iaitu kita akan dapat N sama dengan punca kuasa 2, 13. Okey, dan seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Nilai M apabila N sama dengan 2. Okey, kita nak dapat M, jadi kita akan gantikan N sama dengan 2. Jadi punca kuasa 2, 4M sama dengan 2 kuasa 2 tolak 5 per 2. Okey, 2 kuasa 2 ialah 4. 4 tolak 5 ialah negatif 1. Jadi negatif 1 per 2 di sebelah kanan. Dan seterusnya kita nak hapuskan punca kuasa 2. Jadi kita perlu kuasa 2 kan kedua-dua belah bersamaan. Jadi yang kiri kita kuasa 2, yang kanan pun kita kuasa 2. Jadi kita akan dapat 4M sama dengan 1 per 4. Okey. 4 di sini ialah operasi darab. Jadi kita akan bawa ke sebelah kanan menjadi bahagi, iaitu M sama dengan 1 per 4 bahagi 4. Kita dapat M sama dengan 1 per 16. Okey, kita lihat pula contoh yang kelima. Diberi 3 per 5P sama dengan 2 per 3Q tolak 1 per 4 R. Hitung nilai P apabila Q sama dengan 3 dan R sama dengan 8. Okey, di sini kita ada 3 pemboleh ubah, iaitu P, Q dan R, dan kita perlu cari nilai P apabila diberi nilai pemboleh ubah Q dan R. Jadi sama juga cara dia. Kita akan gantikan
tempat Q dengan 3, tempat R dengan 8. Okey, jadi kita akan dapat 3/5P sama dengan 2/3 kurungan 3 tolak 1/4 kurungan 8. Kita gantikan nilai Q dan nilai R. Dan seterusnya kita guna kalkulator. Okey, kita guna kalkulator. Yang pertama kita buat 2/3 tolak 2/3 kurungan 3 tolak 1/4 kurungan 8 dan kita tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat kita tekan sama dengan, kita akan dapat sifar. Jadi di sini 3/5P sama dengan sifar. Ini bermakna P sama dengan sifar. Okey. Dan contoh yang ke-6, diberi W sama dengan X tambah Y per 1 tambah X. Hitung nilai W apabila X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 8. Okey. Jadi W dah jadi perkara rumus. Jadi mudah untuk kita dapatkan nilai W. Kita hanya perlu gantikan X dengan 2 dan Y dengan negatif 8. Jadi W sama dengan 2 tambah 2 ialah nilai X dan Y ialah negatif 8. Jadi 2 tambah negatif 8 bahagi 1 tambah 2. Jadi di sini kita dapat W sama dengan negatif 2. Okey, kalau tunjuk menggunakan kalkulator. Okey, yang atas ni kita akan buat kurungan. Okey, menunjukkan yang atas kita bahagi dengan yang bawah. Jadi kurungan 2 tambah kurungan negatif 8 tutup kurungan bahagi kurungan 1 tambah 2 tutup kurungan tekan sama dengan, kita akan dapat negatif 2. Kenapa cikgu buat di situ kurungan 2 kali? Okey, menunjukkan pengangka ni kita akan kira dahulu nilai pengangka, kita akan bahagi dengan nilai penyebut. Jadi bahagian pengangka kita perlu buat satu kurungan dan bahagian penyebut kita buat satu kurungan. Okey, seterusnya contoh yang terakhir untuk soalan kedua. Nilai X apabila W sama dengan 20 dan Y sama dengan 5. Okey, jadi di sini X ada 2 dalam persamaan ini. Jadi kita perlu selesaikan dahulu dengan menggantikan W sama dengan 20 dan Y sama dengan 5. Jadi tempat W cikgu ganti dengan 20, tempat Y cikgu ganti dengan 5. Dan kita perlu selesaikan persamaan linear di sini, iaitu 1 tambah X di sini ialah operasi bahagi. Kita akan bawa ke sebelah kiri menjadi darab. Okey, 20 kurungan 1 tambah X sama dengan X tambah 5. Jadi kita perlu kembangkan. Okey, dan kita akan dapat 20 tambah 20X sama dengan X tambah 5. Dan kita perlu bawa nilai X di sini ke sebelah kiri. Dan nombor di sebelah kanan kita akan bawa ke sebelah kiri. Okey, nombor di sebelah kiri kita bawa sebelah kanan. Pastikan di sebelah kiri ialah pemboleh ubah dan di sebelah kanan ialah nombor. Jadi kita akan dapat 20X tolak X. Okey, X di sini positif, bawa ke sebelah kiri menjadi tolak. Sama dengan 5. Okey, 20 di sini positif, bawa ke sini menjadi tolak. Jadi kita akan dapat 19X sama dengan negatif 15. Dan kita permudahkan, kita akan dapat X sama dengan negatif 15 per 19. Okey, ini adalah beberapa contoh untuk menentukan nilai pemboleh ubah apabila diberi nilai pemboleh ubah yang lain. Okey, sama ada kita boleh menggunakan kaedah pengiraan biasa ataupun kita boleh menggunakan kalkulator. Okey, sekiranya ada apa-apa persoalan seperti biasa, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.